Innal hamdalillah nahmadallahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuh wa nukabbir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan, yakni memuliakan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa darjat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudari, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, sama-sama sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah tengah hari ini, ke surau ini, untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan kita bersyukur sehari lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Sehari lagi Allah Ta'ala izinkan kita menumpang di bumi dia. Dan sehari lagi jugalah Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk sama-sama kita terus nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada tengah hari ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, saudara-saudari mati sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan ayat yang saya baca sebentar tadi dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan, yakni memuliakan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Baik, dua intipati ayat yang kita baca ni. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala muliakan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita ni jadi mulia bukan disebabkan bangsa kita Melayu, tidak. Kita ni jadi mulia bukan sebab warna kulit, bukan sebab bangsa, bukan sebab kekayaan, bukan sebab ilmu, tidak. Kita ni jadi mulia disebabkan apa? Disebabkan iman. Maka sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi SAW, Bilal bin Rabah, hitam. Kan? Kalau tanya kepada Bilal, kalau ditakdirkan Bilal hidup lah tuan-tuan, tanya pada dia, dia nak tak hitam? Dia pun tak nak hitam. Hitam putih ni bukan pilihan kita, pilihan Allah. Ada orang lahir-lahir hitam, ada lahir putih. Tengok mak pak dia putih dua-dua, lahir-lahir kelam. Mana pilihan Allah kan? Jadi yang menentukan ni Allah. Bangsa macam tu jugalah. Ada lahir-lahir Melayu, ada lahir-lahir Iban, ada lahir-lahir Jepun, ada lahir-lahir Cina, ada lahir-lahir jadi Yahudi. Maknanya siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Jadi sebab itulah bila sebut tentang bagaimana iman, Islam meletakkan bagaimana mulia manusia ni bukan terletak kepada apa yang kita sebut tadi. Maka dalam sepotong hadis Nabi SAW bersabda, An-nas kulluhum li Adam. Manusia ni semua datang daripada Nabi Adam. Wa Adanu min turab. Dan Nabi Adam ni diciptakan daripada tanah. La fatlil arabiyyin. Tidak ada beza orang Arab dengan bukan Arab. Tuan-tuan, sifat hadis Nabi ni kalau kita belajar dalam ilmu mustalah hadis, dia sifat dia jawami'ul kalim. Jawami' ni maksud dia, kenapa Nabi sebut tidak ada beza orang Arab dengan bukan Arab? Sebab mentaliti kita ni, terutama sekali kita di Malaysia lah, bila sebut Arab, dialah yang
hebat. Bila sebut Arab, dia lah yang wara'. Bila sebut Arab, dia lah yang alim. Tapi kalau kita tengok, ada Arab-Arab sungguh. Tuan-tuan hari ni cuba balik lewat sikit. Dan pukul 10 tu tuan-tuan pergi Bintang Walk tu. Apa dia orang Arab buat? Jadi makna dia, Nabi sebut tidak ada beza orang Arab dengan bukan Arab, melainkan dengan takwa. Baik, sebab tu lagi disebutkan iman. Cuma iman ni pengertian, kalau kita tengok ilmu fiqh lain makna iman. Percaya dengan yakin tetap akan adanya Allah dan membenarkan semua barang yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita belajar ilmu tauhid, bila tanya tentang bagaimana iman, lain makna dia. Dan kita belajar ilmu tasawuf, lain makna iman. Dan ada disebut bagaimana iman kalau menurut pandangan ilmu tasawuf, iaitulah iman yang dikatakan ada yang dipanggil iman ni'mat dan ada yang dipanggil iman istidraj. Iman ni'mat makna dia seorang itu apabila beriman kemudian dia beramal, sudah pastilah beramal. Dan bila beramal satu amalan tu dia rasa nikmat. Para hadirin sekalian, ada orang yang nikmat mungkin dengan baca Quran. Ada orang nikmat mungkin dengan puasa Isnin Khamis. Ada orang nikmat dengan bersedekah. Ada orang nikmat dengan bangun malam. Ada orang nikmat dengan duduk dalam majlis ilmu. Makna dia duduk dalam majlis ilmu ni dia rasa nikmat. Dia dapat ketenangan. Nak dibandingkan dengan dia pergi getaran jiwa ke, dia nak pergi melancong ke, dia tak rasa nikmat. Tapi bila dia duduk dalam majlis ilmu, dia rasa nikmat. Ada orang macam tu. Kan? Sebab tu kalau kita duduk dengan ceramah-ceramah ni, rasa nikmat tak? Nikmat kan? Rasa tenang. Kadang-kadang sampai terlena-lena pun ada juga kan. Itu terlampau tenang sangatlah pula kan. Ini nak ceritakan tentang itu, kata iman. Iman tu iman nikmat. Tetapi di sana ada lagi satu iman dipanggil iman istidraj. Makna dia Allah bagi dia iman, tapi dengan sebab keimanan yang Allah Ta'ala bagi itu, dia menjadi orang yang kufur. Asal dia beriman, akhirnya dia menjadi orang yang bila Allah kurniakan kepada dia sesuatu, sama ada ilmu, sama ada harta, sama ada keturunan, sama ada apa benda lah Allah Ta'ala bagi, dengan ilmu, dengan harta, dengan kenikmatan yang dia bagi, dia menjadi orang yang kufur. Tuan-tuan, kita biasa dengarkan nama sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sa'labah ni seorang yang daripada miskin, daripada pergi ke masjid ni dalam keadaan pergi semayang, lepas semayang balik terus. Sebab apa? Kain dia tak ada. Yang ada kain dia tu untuk satu kain itulah untuk digunakan dengan isteri dia untuk nak mendirikan solat. Punya miskin dia Sa'labah ni. Dan pada ketika mana berjumpa dengan baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, tolonglah doakan saya ni ya Rasulullah, supaya saya ni jadi orang yang Allah Ta'ala bagi lebihan harta. Jangan Sa'labah nanti kamu lupa. Dah ya Rasulullah, minta berkali-kali. Ada ketikanya Nabi buat tak tahu saja, sehingga kan dia minta berkali-kali, Nabi tolong doakan. Tuan-tuan, Nabi ni kalau angkat tangan saja terus Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Dan akhirnya jadilah Sa'labah yang kaya. Bila Sa'labah jadi kaya, apa jadi pada Sa'labah? Kambing dia daripada beranak pinak sehinggalah banyak kambing dia. Kemudian begitulah juga kebun kurma dia. Daripada kambing dia jual, dia beli kebun kurma dia. Orang lain berbuah setahun sekali, dia setahun 2 kali berbuah. Mana dia makin banyak timbunan harta yang Allah Ta'ala bagi dia. Akhirnya apa jadi pada Sa'labah? Bila minta zakat, dia tak enggan melakukan zakat. Jadi bermakna dia dapat iman asal dia, tapi iman dia tu jadi iman istidraj nama dia. Allah bagi, dalam masa sama Allah Ta'ala murka. Dan iman istidraj ni bukan hanya Allah Ta'ala bagi ataupun kena kepada manusia, malaikat pun kena istidraj juga. Tuan-tuan, kita tahu kan malaikat, ketua para malaikat, nama dia Azazil. Azazil tu ketua para malaikat, guru kepada seluruh para malaikat, dan dia merupakan malaikat yang dipanggil malaikat muqarrabin. Muqarrabin ni malaikat yang mula-mula sekali Allah Ta'ala ciptakan. 5 malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan mula-mula sekali kan. Siapa nama dia? Azazil, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail.
Ini 5 malaikat yang selalu Ustaz sebutkan, malaikat dipanggil muqarrabin, yang paling hampir dengan Allah. Jadi pada satu ketika Allah Ta'ala, ni nak cerita istidraj ni, iman istidraj. Satu ketika Allah Ta'ala tunjukkan di skrin, ataupun dipanggil Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz ni makna dia ditunjukkan dekat skrin tu tentang ketentuan takdir seseorang manusia, seseorang hamba yang Allah Ta'ala ciptakan. Tuan-tuan, kita ni tak tahu takdir kita kan? Kita tahu tak takdir kita ni? Tak tahu. Kita ada anak kita tahu ke takdir anak kita tu mengaji mana? Kita tahu takdir anak kita tu kalau SPM dapat berapa? Kita tahu tak takdir anak kita tu jodoh dia macam mana? Seorang pun tak tahu takdir ni. Semua tak tahu takdir ni. Kan? Allahu a'lam. Kan? Jadi satu ketika Allah Ta'ala tunjukkan satu skrin, daripada 5 malaikat ni ada satu malaikat yang bakal akan terkeluar daripada rahman Allah. Atau kita panggil ada satu malaikat yang bakal akan murtad. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, 4 malaikat ni semua dalam keadaan takut dan harap. Takut-takut dia tu yang murtad. Harap-harap bukan dia yang murtad. Tiba-tiba Azazil dia merasa aman daripada perancangan Allah. Dia kata apa? Aku tidak akan terkeluar daripada rahmat Allah. Aku tidak akan murtad. Bila dia rasa aman daripada perancangan Allah, disitulah permulaan Allah Ta'ala benci kepada Azazil. Tuan-tuan para hadirin sekalian, waktu zaman takdir terus berlalu. Malaikat demi malaikat Allah Ta'ala ciptakan banyak. Satu ketika Allah Ta'ala perintahkan supaya malaikat yang ada di langit supaya menghalau penghuni bumi. Tuan-tuan, bumi ni sebelum Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, kita ni semua mentadbir alam ini. Asal dia bumi ni penghuni dia bukan pentadbir. Kita ni pentadbir, khalifah. Asal dia penghuni bumi ni siapa dia? Asal dia jin. Kita tahu kan, wama khalaqtul jinni wal ins, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya jin dulu Allah Ta'ala ciptakan, dan jin dulu yang asal dia penghuni bumi ni. Dan jin pada ketika itu dah melakukan banyak kerosakan. Orang utara sebut merapu teruk sangat dah. Yang menyebabkan Allah Ta'ala perintah penduduk langit supaya menghalau jin ni ke lembah-lembah, ke pulau-pulau, ke pantai-pantai, ke bukit-bukit. Dan operasi yang berprestij ini, tuan-tuan, masa apa saya kata berprestij? Malaikat dicipta daripada cahaya. Cahaya itu dia merujuk cahaya kilat. Jin dicipta daripada api. Tuan-tuan, cahaya berlawan dengan api. Tuan-tuan, kilat berlawan dengan api. Ini satu perlawanan yang berprestij. Ini satu peperangan yang berprestij, yang hebat. Kita tengok Hamas bom Israel tu pun, Yahudi Zionis ni pun tak ada hebat dah. Kita dengar peperangan di antara Jalut dan Tolut pun hebat dah. Kita dengar peperangan Badar pun dah hebat. Kita dengar Sultan Muhammad Al-Fatih bebaskan kota Konstantinopel pun hebat dah. Tapi bila tengok ni perlawanan daripada kilat nak berlawan dengan api, itu lagi berprestij. Dan operasi ini diketuai oleh Azazil. Allah Ta'ala pilih Azazil, kamu yang mengetuai operasi dan halau semua jin ni ke bukit-bukit. Dan pada ketika itulah bagaimana Azazil, dia rancang susun strategi dia, jadi ketua para malaikat hebat. Dan akhirnya seluruh para jin dapat dihalau ke bukit-bukit, ke pulau-pulau, ke lembah-lembah. Yang menyebabkan pada ketika itulah bagaimana bila kehebatan Azazil ni mendapat pujian daripada seluruh para malaikat. Malaikat puji semua, Azazil hebat, hang Azazil. Hang memang hebat Azazil. Dan mu memang hebat Azazil. Mu hebat sungguh Azazil. Itu malaikat daripada Kelantan. Dan kau memang hebat bonalah Azazil. Itu malaikat ini 9 lah tuan-tuan. Ni lepas ni tuan-tuan jangan pergi mengadu dekat Jawi pula. Ustaz Nizam kata ada malaikat daripada di Kelantan, di utara ni 9 pun ada. Jahanam saya lepas ni tuan-tuan. Itu kita nak senang faham kan. Jadi bila Azazil ni mendapat pujian daripada seluruh para malaikat, dan dia lupa menyebut Alhamdulillah. Kalau bahasa nak faham kan, hang memang hebat Azazil, hang memang hebat.
memang aku hebat. Kan. Tuan-tuan bisa tengok tak orang main bola kan, bila dia dapat jaring bola, tuan-tuan bisa tengok tak? Rasa nak backhand dia rasa. Kan. Sekarang dah, itulah sekarang adalah orang Islam sikit yang ada sujud syukur. Kan. Tapi kebanyakan tu nak kata dia hebat tu, dia lupa nak sebut patut dia jaring gol tu alhamdulillah. Sebab apa? Sebelum dia masuk padang kan dia baca doa kan. Baca doa bismillahirrahmanirrahim. Kata tengok kan. Bila masuk gol tak bersyukur lah tu. Kan? Sebutlah alhamdulillah kan. Paling kuranglah alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna min. Tak apalah doa makan pun dalam makanlah. Kan? Yang tu yang ketiga baca doa syukur alhamdulillah kan. Jadi maknanya dia lupa sebut alhamdulillah. Bila lupa sebut alhamdulillah, disitulah noktah kedua kebencian Allah kepada Azazil. Para hadirin sekalian, saya nak cerita iman istidraj ni. Allah bagi iman tapi dalam masa sama dia jadi kufur. Waktu zaman takdir terus berlalu, satu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala dah semua Azazil dah halau semua jin ni ke pulau-pulau, Allah panggil seluruh para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta satu makhluk yang baru untuk mentadbir alam ini. Tuan-tuan, asal dia alam ini jin. Sebab jin ni dia tak boleh takbir. Sebab jin ni dia duduk di alam gaib. Dan penciptaan dia daripada api. Dia tak sama macam kita. Maka Allah Ta'ala panggil seluruh para malaikat ni, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak ciptakan satu makhluk yang baru, nama dia manusia, untuk mentadbir alam ini. Kan? Maka pada ketika itu berlakulah dialog di antara Allah dengan Azazil. Kan? Azazil beritahu, ya Allah, pasal apa ya Allah nak ciptakan manusia ni? Kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, manusia ni kan saling berbantah. Kan manusia ni saling bercakaran. Kan manusia ni saling bermusuhan. Kan manusia ni saling dalam keadaan tidak berpuas hati. Nama manusia ni semua tak puas hati. Dunia cara dunia. Dan negara cara negara. Negeri cara negeri. Sampailah kepada taman cara taman. Sampailah kepada pejabat tuan-tuan ni, UAM cara UAM. Mesti ada orang tak puas hatinya. Kalau tuan-tuan bekerja kat UAM ni, setakat ini tuan-tuan puas hati tak dengan bos UAM? Mesti ada orang tak puas hatinya. Sebab itulah jadi bos ke, hang jadi orang kaya ke, hang jadi orang yang berilmu ke, mesti bersedialah menghadapi orang. Pasti ada orang tak puas hati. Dan ustaz yang berceramah di persenarai penceramah saya tengok di luar, kan ada tak seorang ustaz yang tuan-tuan tak puas hati? Mesti akan ada punya. Dan ada. Dan manusia apa ni? Ustaz ada orang tak puas hati dengan ustaz. Ustaz pun ada tak puas hati dengan orang juga. Ada tuan-tuan. Nama manusia. Dan ada tak puas hati. Tak puas hati kita panggil marah lah. Dan ada juga ustaz pun ada marah juga. Saya dijemput ceramah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu surau. Tak apalah, lepas sembahyang maghrib tu sebelum kita mulakan ceramah, kita akan berselawat dulu. Kita berselawat lah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahu ya Nabi salam alaika. Saya buat versi saya lah. Kan ada yang biasa ni orang dah terus dengan sallallahu ala, itu biasa dah. Kan lepas selawat tu ingat kau nak panggil saya ceramah. Dengan ini kita mempersilakan adik-adik pelajar Mahat Tahfiz untuk mendendangkan 2 buah lagu. Nyanyi pula Saharadino Muhayyan, nyanyi pula 2 buah lagu. Lepas habis nyanyi itu pula, barulah persilakan untuk sampaikan ceramah. Masa tu dah habis maghrib, masa tu tinggal lagi 15 minit. Tak pernah kita ceramah 5 minit. Lepas 5 minit baru nak mula mukadimah. Kita azan dulu. Azan isyak pula. Tak perlu azan dulu. Dan untuk Bilal ni azan pula meleret panjang ni pula. Habis azan pun dah habis, dah dekat 5 minit. Lepas 5 minit tu kan jam elektronik tu ada kan, titik berbunyi tu. Sampailah pukul 8 masuk semayang. Dia kata yang di belakang tu, tuan-tuan yang belakang tu lah, dia tunjuk isyarat suruh berhenti.
Bukan tuan-tuan di belakang tu tidak, tuan-tuan jangan keras hati pula. Dia tunjuk isyarat suruh berhenti. Kan? Allahu Akbar kata, pasal apa suruh isyarat berhenti pula ni? Dia berani tunjuk isyarat berhenti tu. Kan? Tapi apalah, saya pun kata, saya pun ceramah lagi. Lepas 10 minit saya tak berhenti juga, dia tunjuk 2 kali. Ni nak cerita orang tak puas hati, 2 kali suruh berhenti tu. Kan? Tak apa lagi lah. Ni dalam ni dah meropok ni tuan. Aku berceramah tak sampai lagi kita punya point dia tu. Rasulullah ikutan sepanjang zaman. Tak habis lagi tu, baru nak mula ni. Lepas 10 minit tu, lepas tu saya tambah lagi 10 minit. Tambah lagi 10 minit, 3 kali suruh berhenti. Tuan-tuan, dia Allah, rasa macam nak balik ni air kata. Geram betul kata. Sampai kan saya kata, tuan-tuan, malam ni saya ceramah sampai pukul 10.30. Tuan-tuan kalau rasa lapar, tuan-tuan pergi balik dulu kata. Dia kawan ni tunjuk isyarat tu balik tu. Lepas tu kita ceramah pun dah rasa macam tak tenteram dah. Sampai kan orang panggil saya ceramah tu, JK tu, Ustaz nampak macam Ustaz dia macam ada sesuatu macam tertekan, dia kata. Memang tertekan. Ada orang tunjuk isyarat suruh berhenti je. 3 kali tunjuk je kita. Bukan sekali, 3 kali suruh isyarat berhenti kita. Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Ustaz ni Ustaz yang keberapa dia ni. Tiap-tiap kali Ustaz ceramah, semua dia suruh berhenti. Jadi nang buti nang kui dia tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Bahal kita ceramah paling lama sama Maulid Nabi ni sejam. Paling lama pasal suku lah. Ini suruh bersyarat tu. Itu makna manusia. Memang ada hal yang tak puas hati. Azazil pun macam tu jugalah. Kenapa nak ceritakan manusia ni? Manusia saling berbantah. Wa yasfikud dima. Dan manusia ni saling berbunuh pula. Kan? Tak macam kami ni, ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bikamri kau niqaddis sulak. Kami ni sentiasa bertasbih muji kau, ya Allah. Pasal apa nak pilih Azazil? Pasal apa nak pilih manusia buat makhluk yang baru pula? Allah Ta'ala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka Allah Ta'ala terus ceritakan Nabi Adam AS. Dan selesai penciptaan Nabi Adam, Allah panggil seluruh para malaikat. Dan usjudu li adama fasajadu. Cerita satu-satu tuan-tuan bisa dengar. Semua para malaikat ni sujud hormat kepada Adam. Semua malaikat sujud. Illa Iblis. Kecuali Iblis. Nak senang faham dia? Iblis kata, kita nak sujud. Jatuhlah nak senang faham dia. Allah tak sebut, hey, pasal apa tak mau sujud? Kan? Maka berlakulah perdebatan Allah dengan Azazil ni. Kan? Dia kata apa? Ana khairu minkum. Aku lebih baik daripada dia. Berani dia tu bagi tu Allah tu. Khalaqtani min nur wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan pada cahaya, dia diciptakan daripada tanah. Ya Allah, tanah ni busuk, kotor. Maka terus Allah Ta'ala tukar nama Azazil, nama dia yang cantik. Hamba Allah, Il kan Azazil. Dan Azazil tu nama Il tu merujuk kepada Allah. Macam Israel kan. Israel tu dia merujuk kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni, Yaqub selain daripada nama Yaqub, nama dia Israel. Israel tu bermaksud dia pada hamba Allah dalam bahasa Ibrani. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mikail. Il tu semua Allah. Dan makna dia hamba Allah. Jadi pada ketika itulah Allah telah tukar nama dia kepada Iblis. Apa makna Iblis? Orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Rahmat maksudnya kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Maka disitulah bermulanya ataupun disitulah kemuncaknya Allah Ta'ala jadikan iman yang ada kepada Azazil ni iman apa? Iman istidraj. Sebab itu tuan, kita bimbang juga, takut-takut kita ni Allah Ta'ala bagi dengan apa-apa nikmat yang banyak kepada kita, takut-takut jadi istidraj tu. Berapa ramai orang tuan-tuan bila dapat nikmat banyak. Saya biasa jumpa dengan seorang yang agak-agak Allah Ta'ala bagi lebihan harta lah. Nak kata kaya tak kaya, dia dapat lebihan harta. Sebab yang maha kaya ni Allah. Dan saya Ustaz, alhamdulillah lah, setakat hari ni saya setakat sembahyang Jumaat tu insya-Allah tak pernah miss. Tapi sembahyang 5 waktu ni agak susah sikit lah Ustaz. Sembahyang 5 waktu ni susah. Saya kata kenapa susah? Nak sembahyang macam mana Ustaz? Subuh saya balik malam dah lewat dah, kata pagi nak bangun, dia kata payahlah. Paling cepat saya boleh bangun pukul 8. Itu zuhur. Zuhur macam mana nak pergi sembahyang Ustaz? Masa pergi zuhur tu saya ada lunch appointment. Lunch appointment pula apa kena habiskan masuk pejabat kerja lagi banyak Ustaz. Lepas tu asal lagi tak ada Ustaz kata. Lepas tu buat kerja pejabat ada pula
Apa nama asal tu? Minum petang apa nama dia? Ada pula macam-macam minum petang pula apa, subhanallah. Apa itu maghrib lagi tak ada, kan ambil bergegas-gegas balik rumah nak ada dinner appointment pula. Habis tu isyak balik dah lewat dah, macam mana balik lewat nak semayang. Saya setakat ni yang tu lah saya boleh jemaat dia. Tetap memang bateri dia low betul tuan. Nak gambarkan bagaimana yang lain tu saya Jumaat dia boleh, yang lain tu agak susah sikit. Nak ceritakan tentang takut banyak Allah Taala bagi, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh tunaikan apa yang Allah Taala perintah. Takut Allah Taala bagi dia iman juga, tapi iman dia tu jadi takut istidraj. Allah Taala nak musnahkan dia. Maka sebab itulah kata iman ni satu benda yang cukup bernilai. Sebab tu Nabi SAW meletakkan bagaimana kehidupan kita ni tidak berakhir di sini kan, tapi ada nilai yang lebih besar, lama dan kekal. Itulah kehidupan akhirat dia kata. Itu lebih kekal. Itu modul yang Islam bawa kepada kita yang beriman ni. Kita letakkan dunia ni, makna dia dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni, dan dia sambung dengan akhirat. Kalau kehidupan kita tak bersambung dengan akhirat, hebat macam mana pun tidak bernilai di sisi Allah. Para hadirin sekalian, mic yang saya guna ni kan, mic ni tuan-tuan dia jadi bernilai. Sebab apa? Sebab disambungkan dengan punca tenaga, arus elektrik. Tapi cuba mic ni yang mahal harga dia, kalau tak disambungkan dengan punca tenaga, bernilai tak mic ni? Tak bernilai. Manusia pun macam tu juga. Manusia ni nak jadi mulia, benar hubungan dia ada bernilai, dia ada hubungan dengan sang pencipta. Nah, jadi sebab itu katakan bagaimana hubungan kita, modul yang Nabi bawa ni, ada satu kehidupan yang lebih besar lagi. Kalau tak dapat kedua-duanya, tolong jangan korbankan kepentingan dunia semata-mata, kepentingan akhirat semata-mata ambil dunia. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ini kisah bagaimana cerita tentang bagaimana akhirat ni lebih besar daripada dunia. Ada seorang buta. Dia sahabat Nabi yang buta sejak daripada kecil, dan dia seorang yang tua. Beriman dengan Nabi SAW. Satu hari di Madinah, dia dengar cerita di Madinah ni ada seorang gadis yang sangat segak, yang menyebabkan tak ada seorang pemuda pun berani untuk nak pergi pinang gadis ni. Tuan-tuan, payah juga orang segak ni kan. Segak, lepas tu pula berpangkat tinggi pula. Lepas tu pula segak pula kan, duit banyak pula, apa sikit. Agak-agak dia, orang nak pinang berani tak agak dia. Payah kan. Banyak syarikat-syarikat besar-besar ni, banyak orang-orang besar-besar ni kan, yang saya seorang sahabat saya, sama sekolah rendah dengan saya. Dia lawyer. Sampai sekarang tak menikah. Umur sama saya 52 dah. Tak menikah lagi kita. Sampai lagi tak menikah. Allah, sebab orang tak berani nak pinang, dia lawyer. Dan sambil-sambil dia lawyer, sambil-sambil buat meniaga ni, hebat. Dan jadi akhirnya satu Madinah seorang pun tak berani pinang. Tiba-tiba orang buta ni pergi ke rumah gadis ni, jumpa bapak dia dan beritahu pada bapak dia. Dia kata, "Tuan, saya dengar cerita di rumah ni ada seorang anak gadis." "Ya," dia kata, "anak akulah." "Kenapa?" dia kata, "Saya nak pinang anak tuan." Jadi bapa gadis ni tanya, "Nak pinang untuk siapa?" "Untuk saya lah." Tuan-tuan, kita agak ada kan, kalau orang nak pinang anak kita, tuan-tuan, orang tua buta pula datang nak pinang, untuk siapa? "Untuk saya lah." Agak-agak kita cakap apa, tuan? Pakcik ni salah rumah ke pakcik? Itu kalau kena kat kita. Jadi yang menyebabkan pada ketika itu, bapa gadis ni bagi tahu kepada orang buta ni. Macam inilah dia kata, "Tuan, boleh tak bagi masa saya 3 hari? Bagi masa saya 3 hari. Dalam masa 3 hari ni, bapa gadis ni siasat siapa orang tua yang buta ni. Dia memang sejak daripada kecil dia buta, dan dia seorang yang amat tekun beribadat, dan dia seorang yang sangat warak, dan dia merupakan seorang yang banyak menghafaz Al-Quranul Karim." Jadi lepas 3 hari itu dia datang balik. Bila datang balik, kemudian dia tanya kepada bapa gadis ni, "Macam mana tuan pindangan saya?" "Saya terima pindangan kamu. Aku terima pindangan kamu." Bila terima pindangan, satu Madinah gempar. Terutama sekali pemuda-pemuda di Madinah. Allahu Akbar. Orang tua, buta pula, pinang,
terima. Aku yang handsome ni. Macam itulah lebih kurang. Ruginya aku tak pergi Pinang dulu. Habis gempah. Semua satu Madinah pemuda-pemuda pakar-pakar berdoa belaka. Ya Allah, harap-harap tak jadilah menikah ya. Tak jadilah menikah ya Allah. Dia macam filem Hindustan jugalah tuan-tuan. Bila orang tak Pinang, dia tak sibuk Pinang. Bila dah Pinang, mula dia kelang kabut. Jadi akhirnya takdir Allah Ta'ala berlaku menikah. Sebelum menikah tu, bapa gadis ni ingatkan kepada anak gadis dia. Ayah kahwinkan kamu dengan lelaki ni. Mungkin di dunia ni kamu tak apa nak bahagia. Tapi ayah yakin kamu akan menunggu kebahagiaan di negeri akhirat. Saya nak ceritakan tentang bagaimana modul kita ni akhirat, dia kata. Kan dunia ni mungkin kamu tak apa nak bahagia lah. Mungkinlah, dia kata mungkin, bukan tak bahagia, mungkin tak apa lagi. Tapi ayah yakin Allah bagi kebahagiaan kamu di negeri akhirat. Maka bernikahlah. Bila menikah, kemudian dia bawalah isteri dia balik ke rumah. Bawa balik ke rumah, satu hari isteri dia tanya kepada suami dia, bang, pasal apa abang ni yang berkenan dekat saya ni bang? Abang ni dah tua, saya ni muda lagi, pasal apa abang berkenan dekat saya? Suami dia kata, saya rasa aku yang muda, kau yang tua. Tuan-tuan main dengan orang buta, dia kan tahu dia muda ke tua. Cuba tuan tengok orang buta. Dia tahu tak dia muda dia tua? Dia tak tahu wajah tengok muda ke tua. Aku rasa aku yang muda, kau yang tua. Dah abang tua bang, saya muda. Suami dia panggil, siap. Hulurkan kepala kamu. Dia hulur kepala. Suami dia pegang kepala isteri dia, pegang dekat rambut tu, pop dia cabut. Ni apa ni? Uban bang. Uban ni tanda apa? Tanda tua. Mana siapa ada uban tu tua lah, bukan tanda nak mati dah. Dia tanda nak mati lain kan. Banyak orang beruban tak mati-mati pun ada juga kan. Ni tak, uban ni tanda apa? Tanda tua. Cuba kamu tengok di kepala aku, ada uban tak? Maka dia cari, isteri dia cari dekat kepala suami dia, tak ada sehelai uban pun. Tak adalah uban bang, dia kata. Sekarang ni siapa muda siapa tua? Bang, abang yang muda, saya tua. Abang yang muda, saya tua. Okey. Masa terus berlalu. Satu ketika isteri dia bagi tahu dekat suami dia, bang, semua isteri-isteri kawan-kawan jiran abang ni, semua ada gelang emas, ada gantai emas, ada cincin emas. Saya kalau boleh lah, naklah juga. Kalau abang tak boleh beli solid gold, dapat gold plated pun okey jugalah. Kan? Kalau abang tak boleh bayar cash, tak apalah, installment zero interest pun tak apa. Macam itulah contoh-contoh. Jadi akhirnya, kamu nak emas? Jadi pada ketika itulah suami dia ni ambil satu timba. Timba tu dengan ada tali. Kemudian dia bawa isteri dia pergi ke satu telaga. Ingat kau nak pergi kedai mah? Pergi ke satu telaga, dia campak timba tu. Kemudian dia tarik ke atas. Tengok-tengok satu timba penuh rantai emas, cincin emas, loket emas, subang emas, rantai kaki, semua penuh dengan emas. Isteri dia nak ambil emas dia, nak ambil emas dia. Akhirnya suami dia pegang tangan dia. Aku boleh bagi kamu semua emas yang ada dalam timba ni, tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia bang? Syarat dia, kita berpisah rumah tangga. Kau jalan kamu kau, aku jalan aku. Jadi perempuan ni, isteri dia beritahu, dia teringat kata-kata ayah dia. Mungkin di dunia kamu tak apa nak bahagia, tapi Allah bagi kebahagiaan kamu di negeri akhirat. Akhirnya kata, bang, saya tak sanggup berpisah dengan abang. Tak apalah, kita pisahkanlah diri kita ni dengan emas. Maka suami dia ambil emas ni, tuangkan balik dalam telaga tu. Tuang balik telaga, kemudian isteri dia ni siasat, siapa sebenarnya suami dia ni? Suami dia ni memang seorang wali Allah, seorang yang sejak daripada kecil lagi buta, dan dia memang seorang sahabat Nabi, dan dia memang seorang yang cukup alim dalam perbuatan dia. Ibadat dia amat tekun dalam pembelajaran dia. Dan akhirnya pada ketika itulah bagaimana dia, bila suami dia tak ada rumah, dan
Dia ambil timba tu balik, dia pergi ke telaga tu balik. Bila pergi ke telaga tu, dia campak timba tu, kemudian dia tarik ke atas. Nak tengok ada air. Emas tak ada. Dan akhirnya tinggallah emas tu dalam telaga tu. Tuan-tuan, emas tu masih lagi ada dalam telaga tu. Kalau tuan-tuan nak, lepas ni jumpa saya, lepas ceramah jumpa saya beritahu di mana. Saya akan share location dia, tuan-tuan. Nak ceritakan tentang bagaimana ni emas ni satu timba. Dan saya tak sanggup bang, saya tak sanggup berpisah dengan abang. Dan ini sahabat Nabi ni, lu pandang akhirat tu. Cuba tanya kak belakang tu, kak macam mana kak? Dapat timba tu emas satu telaga, macam mana kak? Satu timba, macam mana kak dia? Kan? Kita berpisah rumah tangga. Janda kaya aku. Itu kalau kena kat kita kan. Jadi pada ketika itu saya tak sanggup pisahkan diri kita saya dengan abang, maka pada ketika itulah pisahkan dengan emas. Sebab itulah katakan bagaimana modul yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, satu modul yang cukup hebat. Makna dia kita ni ada nilaian yang lebih besar lagi. Ada nilaian yang lebih kekal lagi. Ada nilaian yang lebih panjang lagi masa dia. Dan kekal, iaitulah kehidupan yang lebih besar lagi akhirat. Para hadirin yang dimati Allah sekalian, sebab itulah Allah meletakkan mulia manusia ni kerana iman satu. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu ni tuan-tuan, Islam ni hidup dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah ayat mula-mula sekali turun menceritakan suruh kita ni belajar. Sebab tu Nabi dia bagi Quran tu kitab mukjizat ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna dia bacalah dengan Tuhan yang telah menciptakan kamu. Makna dia ayat suruh kita ni mencari belajar. Sampailah ilmu-ilmu ni bercambah sila zaman Nabi SAW, tak ada lagi ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, tak ada lagi tuan. Jadi dia bermula daripada zaman Khalifah Abbasiyah, disusun ilmu tersebut menurut kitab-kitab sampailah kepada kita hari ini. Yang jadi kewajipan untuk kita yang jadi kewajipan kita belajar. Contohlah kita ambil kan ilmu fardu ain. Ini pun banyak juga kesilapan yang kita laku ni. Dan ilmu, kita boleh sebut ilmu fardu ain ni, apa yang kita faham? Bang, apa kita faham agak fardu ain? Bab taharah kan? Bab semayang. Kita bab apa lagi? Kita cerita bab fiqh lah, bab fiqh lah. Dan sebenarnya ilmu fardu ain ni ilmu yang berhubung kait dengan soal 3 ilmu ni. Yang pertama nama dia ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Orang Melayu panggil ilmu pekah. Itu yang tak berapa nak alim tu ilmu pekah, bukan pekah, fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Itulah katakan ilmu fardu ain. Kalau tuan-tuan rajin baca buku, ada buku Datuk Ismail Kamus, Panduan Fardu Ain. Harga RM6 tuan. Saya banyak kalau muslimat baca buku tu ya. RM6 dia nipis ya. Ataupun yang nak lengkap lagi, Ustaz Sulaiman Endut, nama kitab dia Asas-Asas Fardu Ain. Tuan tengok muka surat depan tu, isi kandungan dia bila sebut Asas Fardu Ain tu, bab yang pertama disebut tauhid, akidah. Bab yang kedua fiqh, ilmu fiqh. Bab yang ketiga ilmu yang berkaitan akhlak. Akhlak itu tasawuf. Jadi makna 3 ilmu ni wajib belajar. Contoh kita ambil ilmu yang berkaitan dengan solat. Berkaitan dengan ibadat solat. Dia ada syarat-syarat sah dia, perkara-perkara yang membatalkan solat, rukun-rukun solat. Yang kita kalau kita belajar rukun sembahyang tu yang 13. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i ini kita tambah lagi 4. Ustaz mana boleh menambah Ustaz? Rukun sembahyang 13 kita pandai-pandai tambah pasal apa? Kan kita belajar Imam Syafi'i kan, dia ada satu lagi rukun yang dipanggil sembahyang itu nama dia tomak ninah. Tomak ninah dalam sembahyang ni kan ada 4 tempat kan? Rukuk serta tomak ninah, i'tidal serta tomak ninah, sujud serta tomak ninah, duduk di antara 2 sujud serta tomak ninah. Apa maksud tomak ninah? Berhenti sekejap pada qadar kita boleh menyebut subhanallah yang tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Itu qadar tomak ninah. Berhenti semua anggota kita ni. Berapa ramai orang yang sembahyang yang tidak ada tamak ninah.
Dan orang lelaki ni kita boleh nampak lah dia sebenarnya tak ada tumakninah. Orang perempuan kita tak nampak dia pakai kain kelumbung, kita telekung ni, dia pakai telekung dalam dia tengah tangan duk berayun, tuan-tuan dia terus sujud dia. Dan orang tak ada semayang tak ada tumakninah, kalau ikut mazhab Syafi'i semayang dia terbatal. Itu bukan saya nak mengajar fiqh hari ni, tidak nak ceritakan, wajib kita belajar. Termasuklah ilmu yang berkaitan ibadat puasa. Kan syarat-syarat sah puasa, perkara-perkara yang batalkan puasa, termasuklah juga rukun-rukun puasa kan. Kan rukun puasa kita belajar, rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua apa dia? Menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit. Jangan terbit matahari baru nak puasa, tuan-tuan tak guna dah. Tuan-tuan ini dah puasa terbit matahari pula. Ini yang dengar ceramah ni sebut terbit matahari ni. Dia bukan terbit matahari, terbit terbit fajar. Tuan-tuan bayangkanlah orang dengan ceramah boleh sebut matahari. Yang tak dengan ceramah lagi teruk lagi ni tuan. Nak ceritakan itulah majlis ilmu kata. Itu bab apa? Puasa, zakat. Tuan-tuan, zakat ni saya tu dipanggil oleh lembaga zakat Selangor. Dia bagi ceramah kepada ustaz-ustaz ni semua. Dia kata sekarang ni lembaga zakat Selangor dia permudahkan keluar zakat ni. Sekarang ni tuan-tuan boleh keluar zakat dengan menggunakan platform Shopee. Shopee, tahu Shopee? Shopee. Kejap lagi bunyilah tu. Kan? Saya pergi ceramah dekat mana? Kejap bunyi kuliah muslimat. Kejap Shopee. Macam mana saya nak ceramah ni tuan-tuan? Tutuplah sekejap telefon tu. Kejap bunyi Shopee. Kejap bunyi Shopee. Dah tak jadi ceramah, jadi ceramah Shopee lah pada kita hari ni kita. Boleh tak keluar zakat ni gunakan platform Shopee? Boleh, sebab zakat ni dia tidak perlu kepada lafaz. Zakat ni dia perlu kepada niat. Tuan-tuan transfer niatkan ni duit zakat aku. Boleh. Itu panjanglah perbahasan itu. Itu ilmu fiqh. Kemudian ada ilmu kita belajar yang berkaitan dengan ilmu akidah. Akidah ni ilmu yang berkaitan sifat-sifat Allah. Contoh kalau ustaz tanya sifat Allah ni ada berapa? Semua sebut 20. Yang tu kita tahu. Dia sebenarnya sifat Allah bukan 20. Sifat Allah ni ada 3 je. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Tu ya sifat Allah. Kalau ustaz tanya sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Baru kita sebut 20. Dan kalau secara ilmiah dia panjanglah. Kalau secara ilmiah dia menurut apa yang disebut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bila sebut tentang sifat-sifat bagi Allah ni tak terhingga banyak dia. Cuma yang boleh kita buat keluar daripada Al-Quran dan hadis sebanyak 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1, wujud. Sifat ma'ani ada 5, qidam, baqa', mukhalafatul hadis, qiyam bil nafsi, wahdaniyah. Sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani ni kita menafikan benda tidak layak pada zat Allah. Sifat ma'ni apa dia? Kita meletakkan kuasa, kita bagi kuasa kepada Allah. Ada 7, qudrah, iradah, ilmun, hayan, sama, basar, kalam. Sifat ma'nawiyah kita yang letakkan kuasa, kita bagi kuasa kepada Allah. Ada berapa? 7 juga. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu haliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sifat maknawiyah ada 7, sifat ma'ani ada 7. 7 campur 7 14. Sifat salbiyah ada 5, 14 campur 5 19 kan. Sifat nafsiyah ada 1, 19 campur 1. Itu secara ilmiah dia. Yang bukan saya nak mengajar tauhid, nak ceritakan tentang bagaimana itulah wajib kita belajar ilmu akidah. Dan satu lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu cerita tentang macam mana nak proses hati ni. Nak proses hati manusia ni. Kan manusia ni kadang-kadang ada sifat ego dia, ada sifat sombong dia, ada sifat riak dia, ada sifat takabur dia, ada sifat dia rasa diri dia lebih hebat daripada orang lain, dia rasa dia lebih cantik daripada orang lain, dia rasa dia lebih kaya daripada orang lain, dia rasa lebih banyak ilmu daripada itu sifat mazmumah yang perlu kita nak buang. Kita nak tegakkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi makna dia sifat yang antaranya kita ambil satulah contoh dia, kita nak letakkan sifat tawadhu, rendah diri. Walaupun benda yang disampaikan, contoh kita dalam kuliahan, benda yang disampaikan dia dah tahu dah. Tapi dia tawadhu dengan ilmu tu. Saya satu hari dijemput ceramah di Johor. Di Masjid Jalan Kolam Air nama dia. Di Jalan Raja Nong Chik. Tuan-tuan, kalau kita pergi Johor Raja Nong Chik ni, kebanyakan yang
kebanyakan yang duduk di kawasan tu, banyak orang pencen-pencen pengarah, pegawai kerajaan, termasuklah Datuk Noh Gadut pun ada di situ, ramai. Saya dijemput kuliah subuh masa tu, tuan. Masuk kuliah subuh, saya pun pengurusi pun persilakan untuk menyampaikan kuliah. Saya pun nak pergi lah. Pergi baru nak tarik kursi nak duduk, tuan. Tiba-tiba saya tengok depan saya ni ada Datuk Tahrir. Datuk Tahrir ni mungkin tuan tak kenal. Datuk Tahrir ni siapa dia? Mufti Johor. Mufti Kerajaan Negeri Johor. Masa tu dia masih bertugas. Saya tengok Datuk Tahrir, saya tak jadi tarik kursi, saya turun, dia pergi dekat Datuk Tahrir. Saya kata, Datuk, tayamum tak sah, air dah ada. Dah, sila. Tuan-tuan faham ke tayamum tak sah, air dah ada? Tuan-tuan tadi daripada pejabat tadi kan tuan-tuan tayamum. Tengok surau ada air. Mana tayamum tuan-tuan tu tak pakai dah. Dia kena air dia sebab afdal dia. Air saya kata yang afdal Datuk, saya tak apalah Datuk, kata saya duduk bawah pun tak apa. Sila Ustaz. Puah dia kata, sampai Datuk Tahrir ni bangun, dia bawa saya pergi kursi ni. Sila Ustaz sampaikan semua. Lepas tu ingat kau dia balik, dia duduk situ tu kak. Allahu Akbar. Saya tajuk pagi tu dia bagi tajuk lain. Kan? Saya terus ubah tajuk ni. Saya pun belajar dengan mufti juga. Guru saya Datuk Ishak Haji Bahrom. Kan? Bekas mufti negeri Selangor lah. Itu guru saya. Saya huraikan ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Saya menghuraikan huruf ikhlas. Bila ikhlas, kita cerita ikhlas, alif tu makna pada jadi orang ikhlas mesti ada iman. Nak jadi orang ikhlas ni mesti ada khair. Nak jadi orang yang ikhlas ni mesti ada alif kha lam lillahi taala. Kemudian lepas lillahi taala alif balik, alif kha lam alif tu jadi ihsan. Kemudian sad tu barulah kita ni dipanggil soleh. Saya huraikanlah satu persatu. Dia surai satu-satu, tengah saya huraikan tu Datuk Tahrir ni keluar pen, tulis. Dia tulis satu-satu. Sudah saya kata dia tulis apa pula ni? Kita pun ketak dah ni. Tulis lepas ceramah, dia kata, Ustaz, boleh tak ijazahkan kat saya ilmu Ustaz ni? Kata. Allah, saya masa tu punya malu dah tuan. Ni seorang ulama besar, mufti. Inilah kali pertama saya dengar macam ni. Dia kata, boleh tak saya Ustaz bagi ilmu ni untuk saya nak sampaikan kuliah di mana-mana? Saya kata, Datuk, ya Allah, malunya saya. Kata, boleh tolong halalkan ilmu saya. Makna dia ada orang sifat tawaduk. Sebab apa? Dia minta tu Pak, supaya ilmu tu jadi berkat. Tuan, berkat ni benda yang payah kita nak huraikan. Berkat ilmu, berkat kesihatan, berkat rumah tangga, payah nak uraikan. Cuma berkat ilmu tu dia macam mana? Bila kita belajar ni, bila belajar tu ilmu tu dia jadi berkat, dia melekat dalam hati ni. Tuan-tuan, banyak yang dengar ceramah, tempat dengar ceramah ni, ada orang dengar, dia dapat ilmu ni masuk kanan keluar kiri. Ada yang masuk kanan keluar kanan. Itu lagi teruk lagi tu. Kan? Ada yang masuk kanan pom sampai dalam hati ni. Itu berkat. Cuba kita ingat balik daripada sekolah menengah, sekolah rendah sampai universiti, kita belajarkan, ada tak seorang guru yang bila dia mengajar tu kita tertunggu-tunggu majlis ilmu dia. Bila tertunggu-tunggu ni makna dia belajar, mengajar tu dia pom terus masuk dalam hati ni. Dan saya ada tuan-tuan, ada sekolah menengah ada seorang cikgu. Dia mengajar saya mata pelajaran sastra. Dia tingkatan 4 atau 5 ni ada kelas sains. Itu memang budak cerdik lah. Kelas perdagangan 1, perdagangan 2 pun cerdik juga. Kelas sains pertanian 1 pun cerdik juga. Dan kelas yang terakhir, kelas sains pertanian 2. Saya Alhamdulillah kelas sains pertanian 2 punya tak cerdik kan. Orang ni sebenarnya kata punya bangang. Kan? Tapi terpaksa ambil mata pelajaran sastra tu, nama dia bahasa alam. Guru yang mengajar tu dia ambil buku tu, dia lipat dua. Dia mengajar, dia tak tengok audience, dia tengok silingnya. Kita ni satu hari buat kebajikan tak ada walaupun sehelai bulu rema, tetapi kita buat kejahatan sebanyak buih di lautan. Bila dengar tersentuh sampai hati ni, sampai hari ni cikgu tu hidup lagi. Itu berkat. Sampai saya mengaji pondok, ada seorang Ustaz Aziz nama dia. Kami ni pelajar-pelajar bila time kuliah Ustaz Aziz ni kami tertunggu-tunggu. Sebab apa? Bila dengar kuliah dia kita syok. Tak masuk lagi Ustaz Aziz, tertunggu-tunggu kuliah dia. Sehingga kan masa dia punya syok dengan ilmu yang disampaikan tu, dia tengok muka dia, dengan tengok mulut dia, dengan gigi dia jangan jarang sikit. Bila dia sampaikan ilmu ni, kami punya syok ni, ambil Walkman Aiwa tu record. Ni zaman pakai Walkman Aiwa, tuan-tuan ingat tak lagi zaman Walkman Aiwa?
Tu siapa pakai Walkman Sony tu memang kaya lah. Kan? Ni Walkman Aiwa tu, ambil record tu. Kan? Saya alhamdulillah saya ada juga Walkman Aiwa tu, ada Walkman Aiwa tu. Pergi record bila nak rewind, bila nak dengar guru tu ceramah tu. Sampai ke ilmu tu sebab syok. Jadi saya tak boleh lupa ada seorang sahabat saya, dia Walkman Aiwa pun tak ada, Walkman Sony lagi dia tak ada, Walkman Cak Ayam pun tak ada, dia bawa radio pun tak ada. Tuan-tuan, radio yang ada tangkai tu, yang tekan play dengan record sekali tu. Kan? Tengah-tengah ustaz berceramah tu cakap-cakap, pum, tiba-tiba melompat. Dia punya play dengan record tu. Tuan-tuan tak ingat? Radio ada apa tu? Zaman breakdown dululah. Tuan-tuan dia tak sempat breakdown dulu ni. Tuan-tuan hidup ni zaman Tuan Perak ke apa ni tuan-tuan? Kan? Zaman tu dulu kata, ya Allah, syok ni sebab apa? Ilmu dia pum sampai ke hati ni. Itu yang dikatakan berkat ilmu ni. Allahu Akbar kan. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah telah menetapkan mulia manusia ni dua benda ni lah. Yang pertama kerana iman di sisi Allah, kemudian ilmu. Dan ilmu ni pula dia mesti amalkan. Kalau ilmu tak diamalkan, samalah seperti pokok yang tidak menghasilkan buah. Jadi maka sebab itulah wallahu bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah Taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita dalam golongan orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, dan ilmu dan iman inilah yang memandu kita sama ada menentukan sama ada berjaya atau gagalnya kita dalam dunia hari ini, yang menjadi medan ujian kepada kita semua. Renung-renung, fikir-fikirkan bersama. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada tengah hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Husikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.